لا عدوان إلا على الظالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Semuanya terima kasih kepada pengurusi yang dimuliakan trainer kita, Coach Nick Faiz, dan seterusnya kepada semua peserta. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama dan kita berdoa agar terus dikurniakan kesihatan dan keselamatan untuk semua kita dan keluarga daripada musibah jangkitan COVID yang semakin berbahaya dengan kematian, jumlah kematian semakin meningkat, ya, dan juga jangkitan yang semakin sporadik ataupun semakin berjangkit dengan luar biasa sekali, ya. Baik, jadi kita berdoa agar kita mampu untuk keluar daripada situasi ini dalam keadaan selamat dan ekonomi kita dapat berkembang dengan lebih baik, dengan peluang pekerjaan akan tercipta dengan lebih baik dan juga boleh kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat, ketua keluarga dan ialah sebagai unit daripada kembangan ekonomi dalam negara kita. Baik, jadi sebagai intro ringkas, saya sebenarnya suka untuk juga berkongsi sedikit, ya, kerana adalah pengalaman yang agak banyak juga saya kira sejak 20 tahun lepas apabila saya bekerja di Islamic Bank, banyaklah saya interview, saya pun kena interview, kan, dan kemudian sampailah peringkat saya membina sebuah syarikat sendiri, dan mana sudah tentulah terlebih-lebih banyaklah saya interview, melihat resume, satu proses yang melelahkan, ya. Jadi kalau mula-mula tu mungkin rasa syok lah juga, tapi bila dah terlalu banyak adalah satu proses yang melelahkan dan meletihkan, dan kita dapat lihat atas kertas kadang-kalanya tidak mampu untuk dimanifestasikan kelebihan itu semasa sewaktu interview. Jadi ada kalanya kita buat semakan, yang pertama kita tengok atas kertas. Lalu kalau atas kertas menunjukkan ada bakat-bakatnya, maka kita akan panggil interview. Daripada situ kita harapkan kandidat itu akan lebih hebat lagi ataupun at least menepati apa yang tercatat di atas kertas. Tapi sangat ramai yang saya sendiri, pengalaman saya mendapati bahawa yang kurang daripada apa yang atas kertas itu lebih banyak daripada yang menepati atau lebih. Sebagai contoh, ada yang baru saja grad master degree dalam Islamic Finance di sebuah universiti. Yang kita tengok transkrip dia, dia dapat A campur, macam-macam lah dalam subjek Islamic Capital Market contohnya. Maka kita ingat dia fresh lagi lah. Saya tanyalah soalan, ya, tapi maknanya tak boleh jawab. Jadi kita pun confused lah bagaimana sijil yang diperolehi ini patutnya baru-baru saja fresh, baru lagi tak sampai 1 tahun graduate, maka sudah tentu patutnya boleh ingat, dan bukan peringkat degree tapi peringkat masters. Tapi itu pun sangat mengecewakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya di atas kertas kita sangat baik tapi kita tidak, kandidat tidak mempunyai, saya rasa mungkin sebahagian besar akan disentuh oleh Coach Nick Faiz, tapi saya sembang secara umum saja. Jadi ada juga yang tidak mempunyai kemampuan berfikir pantas. Jadi berfikir pantas ni memerlukan kepada kita ada sedikit exposure. Sebab itu kalau tuan-tuan, saudara dan saudari, tak kiralah saudari yang join ni sendiri ataupun untuk anak-anak saudari ke, kena pastikan ajak anak-anak tu untuk join program kurikulum di universiti berpersatuan, ya. Sebab itu akan memberi kesan kepada cara berfikir. Jadi bila kita berpersatuan, kita akan banyak menghadapi masalah-masalah. Buat macam ni tak jadi, buat macam ni ada problem, buat macam ni lambat, buat macam ni nak cepat.
So itu akan menjadikan kita punya minda akan lebih pantas menjadi seorang problem solver yang disukai oleh banyak syarikat. Jadi kalau anda boleh membuktikan dalam interview anda seorang problem solver, syarikat ataupun talented sahaja pun dah cukup. Bukanlah maknanya dah power kan, maknanya ada talent pun dah cukup, khususnya bagi fresh graduate. Maka sebab itu kena join program-program universiti, persatuan. Tak boleh jadi ulat buku saja. Ulat buku nanti dia pandai jawab soalan atas kertas saja, tapi bila interview fail. Bila interview terus lingkup kerana tak tahan dengan soalan. Malah saya ingat lagi ada kita kadang-kadang kita provoke kepada kandidat, menunjukkan bahawa kamu begini-begini, kita tengok dia tak apa boleh jawab. Kadang-kadang kita kata kamu sebenarnya tak layak untuk kerja ni, betul tak? Kita cakap begitulah. Jadi dia pun koyak terus kan. Dia pun koyak terus, dia kata betul lah, saya pun tak layak. Jadi memang out lah. Kan? Jadi memang out lah. Ya? Jadi begitu. Jadi kita tak boleh koyak lah waktu interview. Kena tunjukkan kita itu mampu bertahan. Sebab kalau awal-awal lagi kita dah surrender, masa kerja lagilah surrender. Kan? Jadi masa interview pun dah surrender. Ataupun masa interview dah buntu. Jadi saya ada beberapa tips lah yang boleh saya kongsikan secara ringkas. Sebab saya ambil waktu pendek je. Kita nak bagi waktu yang luas kepada Coach Nif Faiz yang dah lama berkecimpung dalam bidang ini, training pelbagai tempat, agensi swasta dan kerajaan. Jadi sudah tentu beliau telah pun buat research yang sangat baik untuk dikongsikan kepada semua peserta, dan peserta-peserta boleh kongsi kepada mereka yang menjadi sasarannya, ataupun anak-anak ke kawan-kawan ke sahabat handai yang masih lagi terkapai-kapai fikir apakah sebab dah hantar CV, panggil interview, senyap, tak ada jawapan. Sebab tak berjaya lah. Sebab tak berjaya. Khususnya di musim ini, kita dapat lihat ramai orang-orang yang bekerja di industri hospitality, iaitulah di peringkat hotel, penerbangan dan banyak lagi syarikat-syarikat lain yang sedang bermasalah. Ini bermakna competition untuk dapat kerja lebih sukar. Kerana orang akan mudah buat pilihan. Kalau dulu maknanya talent tu tak berapa ramai. Contoh, sekarang ni dah ramai yang kena retrench. So jadi talent tu ramai. Candidate tu ramai. Yang atas kertas power ramai. Ya, tetapi taklah semuanya tepat. Saya ingat lagi ada seorang ni yang agak berpengalaman. Berpengalaman dia adalah tahap sampai senior manager di peringkat marketing untuk hospitality punya industri. Tetapi kita ingat kadang-kadang kalau kita ambil, dia boleh untuk adjust dalam environment yang berbeza. Tapi tak semua, dan tak semua yang mampu untuk ubah. Walaupun dia pakar dalam marketing, tapi rupanya marketing bahagian yang dia berpengalaman 20 tahun tu je. Dia nak adjust kepada sektor pendidikan ke sektor lain, dia dah tak erti. Jadi kita tak mahu macam ni juga. So jadi majikan menghadapi kesukaran sebenarnya untuk mengenal pasti kandidat yang ada pengalaman dan reti untuk adjust. Jadi kat situ menunjukkan competition masih lagi stiff. Tak semestinya anda walaupun fresh graduate ataupun orang yang kurang pengalaman akan tewas dalam dengan orang yang berpengalaman daripada industri yang lain. Sebab macam tadilah, majikan akan tahu bahawa orang daripada industri lain ni tak semua boleh cope dengan changes, adjust dengan changes. Maka sebab tu peluang untuk kandidat ini, untuk calon ini untuk dapat kerja itu masih luas. Jadi jangan putus asa rasa macam tak ada chance macam ni. Ramai director ke peringkat assistant vice president dah tak ada kerja. Dia orang ni minta kerja, mesti dia orang dapat, aku tak dapat. Tak, masih ada ruang. Sebab mereka kena ambil juga macam bermula daripada bawah. Mereka mungkin ada pengalaman korporat tapi tak ada pengalaman dalam sektor terbabit. Mereka kadang-kadang tak boleh nak cope dengan kerja. Baik, saya ada beberapa sahaja tips sebelum kita serahkan kepada coach kita. Yang pertama sekali, yang paling pantang sekali lah bagi saya tuan-tuan. Kalau sesedari lambat datang interview.
Khususnya kalau interview online pun lambat, ya Allah, itu memang menduka cita kan lah. Jadi tak ada nak bagi alasan internet ke apa, itu semuanya tak boleh lah, tak boleh terima lah, tak kira lah. Pandai-pandai lah kita standby awal-awal pergi atas pokok ke terpulang sedari. Tapi jangan buat alasan internet down lah apa lah, menunjukkan kita tak cukup pengalaman untuk handle satu occasion yang penting. Kan? Jadi kalau masa interview pun kita lambat, maka kerja tu maknanya memang tak ada komitmen lah. Sebab kita punya komitmen untuk hadir tu pun dah hadir interview tu pun dah menunjukkan kita tak cukup adrenalin lah untuk kerja. Yang kedua, saya main langgar je, saya main random saja. Yang kedua, yang tuan-tuan nak ambil sebagai catatan lah. Yang kedua, mesti dalam kerjaya ataupun kalau anda adalah fresh grad, ada apa-apa tugas, kalau tak ada pernah ada pengalaman kerja, sewaktu belajar, ada perkara yang paling mencabar berlaku dalam waktu belajar, waktu berpersatuan, ya, ataupun kalau dah ada kerja dalam pada waktu kerja dulu, ada pengalaman yang mencabar. Tapi kalau kita tak fikir awal-awal, kita tak akan teringat. Ada setengah orang dia banyak benda yang mencabar, tapi bila ditanya oleh interviewer, apakah dia perkara yang paling mencabar dan bagaimana anda selesaikan. Jadi itu soalan yang interviewer suka tanya, sebab kita nak nilai bagaimana kemahiran problem solving candidate ini. Dan candidate tak boleh tipu dah. Anda tak boleh tipu. Kalau betul, masalah saya itu adalah sel jatuh daripada sekian, kita tipu contoh. Sebab nanti akan ada soalan tambahan daripada interview. Interviewer akan bertanya soalan tambahan, nak pastikan anda tipu atau tidak. Dan sebab kalau anda betul-betul menghadapinya, orang yang menghadapi masalah berat ni, paling pejabat, dia akan ingat betul-betul detail-detail dia. Kalau anda tak ingat detail-detail dia, ataupun tak sure, itu menunjukkan anda sebenarnya reka cipta sahaja. Oh, dia tak nak tolong. Okey. Anda reka cipta saja. Maka sebab itu, pastikan sebelum anda interview, dah fikir masak-masak apakah dia masalah sebenar yang pernah dihadapi dan bagaimana keluar daripada masalah itu, sama ada dengan solution berkumpulan ataupun merupakan solusi daripada diri anda sendiri. Jadi itu adalah penting untuk di-highlightkan. Walaupun katalah interviewer tak tanya, nanti kalau tiba-tiba ada timing yang bagus je, utarakan benda tu. Jangan tak tanya, tak jawab lah soalan tu, rugi. Penat je fikir kan, dah standby dah semua teks semua. Jadi tak tanya, interviewer tak tanya, saya tak cerita. Jadi kena pandai-pandai, waktu tengah hurai-hurai tu, mungkin saya nak kongsi sikit, macam itulah maknanya, saya nak kongsi sikit, terus dia masuk. Jangan kita, bila tak ditanya soalan-soalan yang kita rasa kita dah well prepare, kita abaikan. Jangan, maknanya kalau ada peluang je, kita ambil, untuk ambil dan terus kita terangkan. Jadi itu adalah juga benda yang penting bagi saya sebagai sedikit nilai tambah kepada interview sesuai. Yang seterusnya, yang ketiga, kalau ada soalan-soalan yang agak teknikal, contohnya macam kalau saya tanya soalan, kalau saya finance, saya tanyalah soalan, tahu tak apa itu musyarakah mutanaqisah, kan? Dan macam mana dia punya proses. Jadi jangan kita tu kata, oh saya tak tahu. Oh, itu memang bagi saya memang menunjukkan attitude yang tak bagus. Sebab dalam interview kita nak tengok attitude. Kita bukan nak tengok dia punya ilmu tu semua ada tau. Kita nak tengok dia punya sikap kepada apa yang dia tahu dan apa yang dia tak tahu. Kalau apa yang dia tak tahu tu dia terus kata saya tak tahu, itu attitude dia macam mudah menyerah lah. Jadi kita nak dia cuba juga. Maknanya musyarakah tu kalau ikutnya dia adalah, saya sebenarnya tak pasti, tapi saya tahu maknanya kalau benda ni, kalau saya ni, saya akan rujuk ke dalam web tertentu, buku ini sebut, maknanya dah ada something
yang dalam kita punya preparation, kalau ada benda yang teknikal, kita dah ada nama-nama buku, nama-nama web yang kita, jangan cakap saya Google terus je. Itu murah sangat. Kan? Adalah buku tertentu yang saya akan rujuk, nama buku sekian-sekian. Jadi at least kita ada inisiatif tu. Nak tunjukkan kita, terus otak kita dok fokus kepada cari solution. Cari jawapan. Bukan tak tahu. Ya, so jadi kena ingat, kena masuk dalam nota sesedari. Jangan cakap saya tak tahu dalam interview. Malah dalam kerja pun jangan cakap interview. Jangan cakap saya tak tahu. Dah kerja, bos cakap gini, tak tahulah. Oh, itu memang pantang betul. Kan? Jadi kalau tak tahu rasa macam nak kena pecat dia terus, automatik. Jadi kalau tak tahu, jangan cakap, okey saya cuba tuan. Saya cuba. Saya akan cari jalan. Jadi kena macam tu. Jangan terus tak tahu. Kerana itu adalah satu attitude yang tak baik. Jadi kita nak pekerja ni jenis boleh cari solution, boleh berhidup sendiri. Jadi itu juga talent untuk anda, tunjukkan anda boleh jadi leader in the next phase, next week and next 2 years ke. Kan? Jadi majikan suka yang macam tu. Ya, tapi jangan pula berlebih sangat pula. Nah, ni macam ada orang, saya ingat dulu saya ada interview seorang tu kan. Kita tanya dia, ada apa-apa nak beri pandangan kan. So dia pun kata, okey yang ini doktor, saya rasa ini yang doktor pakai ini salah. Patutnya gini, patutnya. Cik pandailah dia nak salahkan kita pula. Itu dah over sangat pula. Overcook. You overcook, bye-bye. Jadi kena pasti dia betul-betul. Jangan over masak, jangan overcook, jangan kurang sangat. Ini kita pergi minta dia pergi mana-mana, dia komen kita punya billboard, dia komen kita punya logo, dia komen cik. Kononnya kreatif habislah. No, jangan overboard. Don't go overboard. Kan? Jadi apa-apa syarikat yang sedari diminta terangan ke, jangan pula nak komen, kononnya komen yang konstruktif. Tapi komen yang konstruktif mesti tidak criticize secara jelas. Itu ada skill lain lah. Tapi maknanya jangan logo orang tu pun nak komen, mission nak komen, website orang tu nak komen kan. Komen pula dengan komen yang macam tunjuk kita lagi pandai kan. Jadi kita kena ada intonasi dia. Saya berpendapat sebenarnya kalau ikut pengalaman sebagai user, saya buka macam web ni, saya dapati macam kalau benda ni saya rasa dah bagus dah ni, tapi kalau dia ada macam contohnya selection macam ni kan, saya rasa mesti lebih disukai dan lebih mudah dipahami. Macam tu bentuk dia. Bukan terus kata ini tak boleh macam ni, patutnya dia ini tak bagus lah. Memang out lah kamu kan. Jadi kita kena pastikan cara kita komen tu pun ada skill dia. Baik, jadi yang lain, kalau kita interview banyak, kita ada hantar banyak tempat kan. Biasanya kadang-kadang sampai ada kandidat ni, dia punya teruk dia hantar dekat 20 tempat. Orang panggil interview, dia pun tak tahu yang company yang panggil tu yang mana satu. Oh, itu memang out lah tuan-tuan kan. Company mana ni dia kata. Jadi bila dia datang tu, dia pun tak aware company yang mana. Company tu tanya, kenapa kamu minta kerja kat sini? Dia pun tak tahu. Aduh, itu memang rasa-rasa interviewer tu nak kata terima kasih, bye-bye lah, macam tu je. Kan, bye-bye terus je. Tak payah menyebuk lah kan. Jadi ataupun lebih teruk pada tu, dia beritahu jawapan company lain, salah. Salah. Sebab dia minta sampai 20 company, dia pun tak sure mana satu yang panggil dia. Menunjukkan sangat tak fokus. Jadi bila sangat tak fokus gitu, memang out lah tuan-tuan kan. So jadi kita kena fokus. Kalau company yang panggil tu company ABC, kita mesti buat kajian dulu. ABC tu buat apa? Jangan hanya masa interview tu lah nak sibuk kodek-kodek website. Saya rasa company ni buat, okey dia buat ini, dia buat auto yang itu, menunjukkan attitude yang sangat membosankan. Ya, so jadi kena jangan ada attitude itu. Kena kaji dulu company tu buat apa. Walaupun kata you dah minta sampai 20 company, pandai-pandai lah kan. Yang panggil interview tu mesti ada waktu. Malah waktu tu kalau 3-4 jam pun dah cukup dah untuk kita study pasal syarikat itu. Barulah kita minta kerja. Boleh kita pergi interview dengan tahu latar belakang syarikat, dengan apa dia punya. Sebab bila satu syarikat dia panggil interview, dia nak orang at least tahu syarikat dia.
Dan bila tuan-tuan tak tahu langsung, satu saya sebut tadi, attitude menunjukkan tidak ada homework yang dibuat dengan sesuai. Yang kedua, dia macam tak menghargai syarikat tu. Jadi bila kita panggil, kita nak kita dihargai walaupun kita bukan syarikat besar contohnya kan. Tapi bila anda kandidat ni dia buat tak tahu je. Jadi ini memang melepas batuk di tangga je lah. So jadi sebab tu wajib untuk kaji background syarikat at least tahu. Dan kemudian yang seterusnya, sikit lagi ada dua lagi. Ini yang satu interview terakhir. Dan bila anda minta satu company pergi interview, jangan tunjukkan tak minat dengan syarikat tu. Dia cakap, saya sebenarnya dah tak ada yang lain, saya datanglah interview ini. Kalau gitu tak payahlah. Kalau dah cakap itu memang out lah interview, memang out lah, tak payah sibuk buang masa lah. Jangan sibuk buang masa lah. So kalau tak minat, tak payah datang interview. Jangan sibuk-sibuk pergi interview sebab nanti akan terzahir melalui body language dan memek muka anda punya tak bersungguh. Jadi buang masa interviewer, buang masa ke anda. Jadi pastikan boleh ubah mindset supaya minat kepada syarikat tu dan memang rasa bersedia untuk kerja syarikat tu at least 1 tahun. Jangan kerja less than 1 year. Sebab ini yang terakhir, iaitulah banyak interviewer, banyak syarikat tak suka orang yang kerja hanya melompat-lompat dia kerja dia. Kan? Melompat-lompat ni menunjukkan beberapa attitude pekerja. Satu, jenis tak pandai buat kerja. Dua, tak pandai kerja tu maknanya tak ada skill yang banyak. Sebab dia tak sempat belajar banyak. Dia 3 bulan dah lompat tempat kerja. 4 bulan dah lompat tempat kerja. Ini jenis skill belajar 3 bulan tak habis, lompat dah. Skill 4 bulan tak habis, lompat dah. Jadi ini menjadikan seseorang itu tak banyak skill yang lengkap. Dia ada skill sikit-sikit, surface sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, lompat-lompat juga menunjukkan orang ni tak ada, orang ni jenis pentingkan diri sendiri lebih daripada yang lain. So jadi dia tak ada loyalty. Kita tahu tak ada siapa boleh ada loyalty kepada mana-mana syarikat. Tapi at least maintain lah duduk kat setempat, at least tahun, 2 tahun. Kan ini setahun pun tak sampai, menunjukkan loyalty pun tak ada. Bila loyalty tak ada, maka dia tak fokus. Orang ni waktu kerja dia sibuk pergi hantar resume je nanti. Itu kita akan terfikir begitu. Maknanya kita dah bagi dia kerja, tapi waktu dia kerja tu mungkin dia sibuk duk berfikir mana nak cari tempat kerja lain. Jadi macam mana dia nak fokus buat kerja? Orang ni takkan fokus. Kerja dia nak lompat tempat lain cari gaji lagi besar. Kerja lompat tempat lain cari gaji lagi besar. Itu saja kerja dia. Jadi ini akan menjadi masalah kepada syarikat dan syarikat tak suka. Syarikat tidak suka.